Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم والله لا يقبل منكم حتى تعملوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المجلس كرام فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, kepada Allah yang dimuliakan, maka bakal syurga yang dinantikan dari zikir yang dilakukan, haji, hajah, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah kita sama-sama merafakkan dan memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita berkumpul dan berhimpun lagi dalam masjid rumah Allah ini untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Adab hidup pertama kena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Ketiga, cari ilmu. Lebih-lebih lagi waktu fajar, waktu subuh. Ini tempat yang sesuai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tahniah dan syabas kerana kita memilih untuk berada di Raudhatul Jannah ataupun taman-taman syurga. Dan moga-moga dengan kehadiran kita semua ni, dan insya-Allah sahabat-sahabat yang tidak diberikan kesempatan akan mendapat ruang pada masa yang akan datang. Moga-moga dengan tercatatnya kita berada dalam majlis ilmu ini, maka Allah memberikan satu jaminan untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan moga-moga kita semua ini akan dihimpunkan oleh Ta'ala dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, iaitu Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat, kata Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita sambung lagi kita membicarakan 50 tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Bahawa telah kita nyatakan bahawa Nabi SAW menjelaskan bahawa salah satu, dia kata ayatul munafiqun salasah.
iaitu ada 3 tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang munafik yang memang dia tak boleh tinggal. Itu memang sifat munafik tulen lah. Yang pertama kata Nabi SAW, iza haddasa kazzab, apabila ia berbicara mesti ada bohong. Jadi kalau kita menghidupkan karakter kita, kehidupan kita dengan berbohong sebagai satu wadah ucapan, maka kita termasuklah di kalangan orang-orang munafik. Ingat ya, innal munafiqina fi darki asfali minan. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Munafiqun, dia kata sesungguhnya orang-orang munafik itu tempat yang layak bagi mereka di akhirat ialah asfali minan, neraka yang paling bawah. Wa quduhan nas wal hijarah, dan dia adalah antara bahan bakar untuk menyalakan api neraka. Ada 2 bahan bakar yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menyalakan api neraka. Bahan bakar api neraka itu waquduhan nas wal hijarah, iaitu di kalangan manusia. Kita lah dengan syarat manusia yang bagaimana? Manusia yang munafik. Orang yang jadi munafik. Sebab itu syarat jadi munafik mesti dia beriman. Mesti dia dari kalangan orang Islam. Orang kafir tidak dinamakan munafik, walaupun dia ada sifat munafik. Orang musyrik dia walaupun dia ada sifat munafik, dia tidak digelarkan munafik. Sebab apa? Dia dah masuk kategori kafir. Dia dah kategori musyrik. Dia dah kategori orang yang bukan Islam. Tapi syarat nak jadi munafik mesti di kalangan orang Islam. Maknanya kita berpotensi jadi orang munafik. Orang kafir mungkin jauh sikit lah kita. Sebab kita ni bila bab kafir ni mungkin kita boleh kawal lagi. Tapi bila kita mungkin terjadi kepada sifat munafik, benda itu kebarangkaliannya ada potensi. Sebab itu hati-hati dalam pergaulan, hati-hati dalam percakapan. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia kata antara ciri-ciri yang boleh membinasakan manusia itu iaitu afat lisan, iaitu kebinasaan lisan. Jadi munafik ini dia boleh dengan perkataan kazab tadi, dengan perbuatan dia boleh jadi dengan perbuatan dan juga dengan lisan. Dan binasa lisan itu kata Imam Al-Ghazali ada 20 ciri. Hati-hati. Sebab as-sum najah. Kata Nabi SAW, diam itu ialah kejayaan. Apa maksudnya? Maksudnya kita banyak diam itu lebih baik daripada banyak cakap. Kita pula kalau tak cakap sakit kepala. Pantang boleh cakap, nak cakap je. Kadang dia cerita benda yang sama, tapi nak cakap dulu. Sebab itu dia kata. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa qulu lin-nasi husna. Hendaklah kamu berkata-kata kepada manusia, tak kira manusia itu beriman atau tidak, hendaklah husna, dengan ucapan ataupun perkataan yang baik. Qaulu khair, Nabi kata cakaplah yang baik-baik. Auliyasmun, atau lebih baik
Diam. Kalau tak ada benda nak cakap, diam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita satu mulut, dua telinga. Pesan tak? Karakter kita Allah Ta'ala ciptakan wajah kita lah. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan manusia itu sempurna, dijadikan kita dua telinga, satu mulut. Apa sah? Maksudnya disuruh banyak mendengar, kurang cakap. Dua dengan satu, mana banyak? Dua. Tapi yang banyak sini, yang sini sikit. Kan terbalik tu, nyonsak. Ni, yang ni. Yang ni dia tukar kat sini. Yang ini dia tukar kat sini. Faham? Bila orang cakap eleh. Bila orang cakap je, tegur, nasihat, eleh. Ustaz boleh lah. Ada Ustaz. Mulut tu lebih banyak daripada ini. Itu yang menyebabkan kita banyak dimasukkan ke neraka. Pasal apa? Pasal mulut. Yang pertama, sifat munafik itu ialah kasar. Hati-hati kalau kita bicara, jangan sampai kita ada ruang-ruang untuk kita menipu ataupun berbohong. Kalaulah hidup kita keluar mulut je buka mulut je bohong, buka je mulut bohong, confirm. Sifat apa? Munafik. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlaqa. Apabila ia berjanji, selalu mungkir, dan dia tidak minta maaf. Dia tak minta maaf di atas janji dia. Dia masih lagi mempertahankan janjinya, dan dia tidak dapat melaksanakan janjinya, dia buat tak kisah. Ini di antara sifat ataupun ciri orang munafik tulen. Dia suka berjanji dan dia tidak usaha untuk menunaikan. Dan sifat yang ketiga yang dinyatakan oleh Nabi SAW, iaitu wa iza tumina khana. Apabila ia diberikan amanah, tanggungjawab, dia khianat. Apa khianat? Tidak melaksanakannya, malah dia mengambil peluang dengan amanahnya itu untuk menguntungkan diri dia. Jadi dijadikan amanah itu seperti gharimah. Amanah itu seperti gharimah. Gharimah ni keuntungan di atas sesuatu perkara. Kalau ikut gharimah itu hampasan perang lah. Keuntungan lah, dengan sebab dia berperang, berlaku kemenangan, maka dapatlah gharimah, keuntungan. Jadi kalau kita meletakkan amanah itu sebagai suatu tonggak untuk mencapai keuntungan, bukan untuk melaksanakan tanggungjawab, maka termasuklah kita dalam kategori orang-orang munafik. Baik. Dalam kitab ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, dia meluaskan lagi tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang munafik daripada 3 perkara yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Yang hadis tadi saya cakap adalah riwayat Muslim, hadis sahih. Di samping itu ada juga tanda-tanda yang boleh menjurus kepada sifat munafik. Ini yang kitab yang kita baca, iaitu 50 tanda sifat orang munafik ataupun tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kita masuk tanda yang ke-49. Dah nak habis dah. Bulan depan habislah. Khatamlah kitab kita. Amin. Tak tahulah, tapi perangai itu ada ke tidak? Ini yang masalah kita kan. Dah belajar, tengok, ulang lagi juga.
ada juga perangai. Karakter itu ada lagi kat kita. Jadi, kalaulah ada tanda-tanda yang dinyatakan dalam kitab ini, maka kita berusahalah untuk menghindarkan sifat tersebut, tukar kepada sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji, sifat sabar, sifat ikhlas, sifat tawadhu, sifat pemurah. Itu dia, sifat zikrul maut, sifat sentiasa mengingati mati. Dalam kitab itu ada 10 sifat mazmumah dan 10 sifat mahmudah. Imam Al-Ghazali menggariskan untuk kita tukar dari mazmumah kepada mahmudah. Baik. Jadi kita masuk tanda yang ke-49. Yang selalu orang kita ni dia suka guna kaedah ini ataupun karakter ini. Apa dia? Iaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu sumpah? Kalau ikut bahasa Arab, al-yamin, daripada kataan tangan. Sumpah itu dari bahasa Arab, dia kata al-yamin. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya. Ya. Al-yamin, al-aiman ataupun aiman. Jamak daripada kataan yamin. Sumpah. Dan sumpah dalam Islam dia ada hukumnya. Bukan main keluar sahaja, bukan main lafaz sahaja. Dalam Islam dia ada hukum sumpah. Kalau orang Melaka ni sumpah dia laknat dia lah. Minta maaf orang Melaka tengok lain macam kat saya. Cerita dia suka laknat dia. Itu sumpah Melaka kan. Laknat kau habang awak kau. Gitu kurang gitu dah. Marah orang Melaka kat saya Jangan, saya sayang orang Melaka sebab tu saya kahwin dengan orang Melaka. Tapi itu dah bahasa ungkapan. Bukan semualah bukan semua, setengah-setengah dia. Kadang-kadang di hujung dia ada tu. Celaka ada hujung dia tu. Dia tengah cakap, celaka tu lah. Hujung tu ada lagi tu. Saya pun tak tahu kenapa dah jadi kebiasaan kata orang tu. Bukan nak cakap sangat besar, tapi dah hujung terkeluar juga. Faham tak? Ke tuan-tuan tak boleh terima? Tak apa, saya tak marah. Tapi itu antara ungkapan-ungkapan lahana, celaka, sial, itu antara perkataan-perkataan yang tak elok . Benda tak elok, jangan diucap. Allah Ustaz, kalau tak keluar tu macam tak sedap, cakap ada masalah. Ada orang tu dah terbiasa tau dah terbiasa dia. Kita boleh ubah insya-Allah ucapan tu. Macam kita dulu tak reti baca Quran, tapi kita belajar boleh baca Quran. Betul je. Dulu tak pandai doa, dia belajar boleh doa. Takkan ucapan sialah. Kan itu boleh tak boleh buang. Baru ni saya ada pergi makan lah, sarapan dengan Norma, pergi duduk satu meja. Dia ada 3, 4 orang duk cerita. Sumpah, sikit-sikit sumpah. Kita nak makan rasanya macam tersedar. Dia cerita apa yang dia marah sangat, tak tahu. Kuat betul. Saya duduk sebelah, saya tengok dia. Lepas tu dia tutup mulut kejap. Slow sikit. Dia tahu salah. Kalau tak tahu, kalau dia tak tahu salah, mungkin dia buat tak reti kan. Buat dulu. Celaka bunyi. Kita dengar pun tak sedap pun. Duduk kat kedai makan kan. Saya kuati dia lah kan. Apa tu topik perbicaraan dia? Dia marah sangat-sangat. Tempat kerja dia lah dia marah. Jadi dia dapat sembang minum kat kedai.
api semua keluar. Lepas tu dia nampak saya tengok dia slow. Lepas tu dia senyum. Maknanya dia tahulah benda tu tak elok. Kalau benda tu elok, dah jadi biasa, mungkin dia tak kisah. Lepas tu dia sambung balik cerita. Keluar lagi. Alamak, saya kata bila nak habis aku makan ni? Tak selesa. Itu karakter lah. Saya tak dah nak marah dia, nak macam mana. Dan memang tengok gaya bahasa dia tu, memang dia cakap memang selama je. Memang itu jadi bahan ucapan harian dia. Kalau ikut dari segi tengok dia punya lancarnya dia bersembang gitu. Semua keluar je, dalam kain pun keluar. Kita pun rasa tak selesa kan? Bukanlah kita dia lah nak marah tu marah lah, tapi tak payahlah sampai tempat public kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi perkataan-perkataan yang kurang enak tu sebaiknya kita cuba elakkan. Boleh dia? Contohnya lah marah, saya cerita contoh tu. Saya tak kutuk orang Melaka, faham tak? Ada orang lain lagi teruk, Ustaz, sama. Asal dia mengungkapkan ucapan yang kurang sihat, maka kita wajarlah berubah. Boleh dia? Okey, baik. Kita masuk tanda yang ke-49, dia bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi makna sumpah itu ialah al-yamin, ataupun al-aiman. Itu dia. Itu maksud dari segi bahasa. Ia ini sumpah. Kalaulah orang munafik, dia sumpah untuk mentaukidkan, untuk membenarkan ucapan dia. Sedangkan ucapan dia banyaknya tak betul. Banyak ucapan bohong. Mereka suka sumpah. Itu karakter orang jahiliah, orang masyarakat Arab. Mereka suka sumpah dalam perkataan harian dia. Tapi dia kata Allah. Sebab tu kalau kita sembang dengan orang, sah wallah, dia kata betul ke wallah, maknanya dia nak membenarkan apa yang dia cakap. Tapi sumpah orang kita ni pelik. Sumpah kita ni sumpah yang negatif. Itu yang ada cerita dongeng si tanggang. Betul? Si tanggang. Ini betul lah? Si tanggang yang mengisahkan seorang anak derhaka terhadap ibu dia. Akhirnya ibunya menyumpah anaknya jadi batu. Ya tak? Itu dongeng. Dongeng ke betul? Haji? Nak tanya ni orang lama-lama kat sini ni. Dia dongeng ke, mitos ke, reality? Entahlah Ustaz. Tak tahu nak cakap. Sumpah. Itu dari segi kisah anak derhaka tu satu hal lah. Yang ibunya ada kuasa sumpah jadi batu. Kalaulah kuasa tu diberi kepada Mak Haji sekarang, sampai sekarang, ramai anak jadi batu kuasa. Dengan karakter anak-anak kita hari ni, entah apa-apa jadi. Lain kali sumpah tu biar yang elok-elok sikit Mak Haji. Jadi mulut dakap ke, kalau ada kuasa lah. Sumpah tu ada manfaat. Abang Haji jadi wai suku ke, sumpah anak jadi wai suku kau. Keluar wai suku. Lega kita. Boleh buat pergi surau masjid. Jadi kalau boleh lah. Tapi jangan sumpah lah. Kalau dia datang manfaat, kalau kita boleh sumpah dia jadi sesuatu kan, itu sumpah-sumpah boleh tukar. Tapi sumpah itu adalah ada hukumnya. Ada hukum hakamnya. Itu dari segi bahasa. Kemudian sumpah atau yamin itu dari segi istilah ialah
menguatkan perkara yang disumpah dengan mengemukakan sesuatu yang agung secara khusus. Dan syarat sumpah itu mestilah dengan Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, iaitu dengan 3 perkara. Ya, 3 perkara. Sumpah yang diterima pakai di dalam Islam iaitu ada syarat dia. Pertama, dia ada 3 syarat. Pertama, sumpah dengan zat Allah. Zat Allah ni maknanya dengan kedudukan Allah yang maha agung. Zat Allah. Dengan perkataan sebagai contoh, wabillahi wa tallahi wallahi, dengan keagungan Allah. Tidak boleh dengan yang lain daripada Allah. Sebab itu orang Melayu sumpah dia banyak lain daripada Allah. Ya, depan api, depan sungai, dekat busut, depan makan, cicak pun dia boleh buat sumpah. Jadi orang Melayu ni cicak pun boleh buat sumpah. Tengah sembang, bunyi cicak. Nampak tu? Betul aku cakap. Ingat cicak tu reti ke bahasa kita? Orang Melayu ni dia tengah-tengah makan ni, dia sembang. Ni depan makan tau, ni depan rezeki tau aku cakap. Itu sumpah. Faham tak Ji? Dia nak taukidkan cerita tu betul. Jangan tuan. Kalau tuan nak cerita betul pun tak payah ada sumpah sangatlah. Sumpah. Tunjukkan kita adalah orang yang benar. As-siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat sumpah yang diterima oleh Islam iaitu dengan nama khas bagi Allah. Al-Malik, Ar-Rahman, Al-Jabbar. Itu contoh nama-nama Allah yang asma' 99 nama Allah. Itu boleh digunakan dan diterima sebagai sumpah. Dan yang ketiga, dengan sifat Allah. Al-Wahdaniyah, sifat Allah, wujud. Saya bersumpah dengan kewujudan Allah, contoh. Itu sumpah yang diterima pakai. Dan ingat, bila kita dah menggunakan 3 kaedah tadi, dengan zat Allah, dengan nama Allah, dengan sifat Allah, kita mentaukidkan satu perkataan menunjukkan bahawa ucapan kita itu benar, dan kita menyebut 3 perkara syarat tadi. Sekiranya contoh saya nak cakap, contoh Allahumma salli sayyidina Muhammad, contoh kita kata demi Allah, contoh demi Allah aku tak buat. Kan kita cakap kan, demi Allah aku tak buat. Tetapi dia buat. Faham tak? Tapi dia buat. Dia nak cover lain. Ini sebab orang munafik ni. Cover lain. Dia nak tutup aib dia. Demi Allah sumpah aku tak buat, sumpah. Kalau orang dulu kan, anak-anak masa kita belajar dulu, masa kecil-kecil dulu, bila bergaduh, sumpah alif lam ha. Dulu kan masa kita kecil-kecil gaduh, main batu seremban. Jadi main congkak, kita tipu. Kawan kata kau mengelak, tak ada, sumpah Allah alif lam ha. Siap tulis tu kat dada. Dululah sumpah. Itu budak-budak. Kok ada lagi sekarang dah besar-besar. Anak-anak kita dah tahu dah budak lah tu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekiranya kita mentaukidkan satu perkataan ataupun kita nak membenarkan perkataan kita sedangkan kita tak betul, kita kata sumpah, wallah aku tak buat, sedangkan kita buat, sebenarnya kita telah melanggar sumpah. Dan dalam hukum Islam, sekiranya kita melanggar sumpah, wajib kita kena bayar kifarah sumpah. Wajib ya. Wajib kita kena bayar kifarah sumpah. Contoh, saya cakap,
Demi Allah aku tak buat. Sedangkan dia buat. Sumpahnya bohong. Faham ya? Sumpah dia bohong. Dia wajib bayar kifarah sebab dia dah sumpah. Itu sebab itu jangan main sumpah. Jangan main sumpah. Apa kifarahnya? Dia ada 4 kaedah. Pertama, untuk dia kena ganti rugi ataupun kifarah, dia kena ganti rugi kalau dia sumpahnya tak betul ataupun dia melanggar sumpah, dia wajib memerdekakan seorang hamba. Merdekakan seorang hamba. Zaman sekarang tak ada hamba, maka hukum itu ditawakufkan. Maka jatuh yang kedua. Apa dia? Iaitu memberi makan kepada 10 orang fakir dan miskin. Siapa yang rajin-rajin sumpah ni, yang melanggar sumpah, faham ni? Yang rajin tak kira lah cakap suka-suka ke, langgar sumpah, dia sumpah tu tak betul, dia kena buat memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau dia kena beri pakaian 10 orang fakir miskin. Kalau tidak, dia berdosa tau. Kalau dia tak ganti dengan beri makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian pada fakir miskin, dia termasuk golongan munafik. Nampak? Berat tak? Sebab itu hati-hati kita jangan nak kata sumpah-sumpah. Kan? Mak Haji selalu tanya Abang Haji, abang, awak pergi mana tadi? Saya pergi dengar kuliah. Betul ke? Sumpah, potong jari ya. Tuan-tuan ni, jangan sumpah kan abang. Rupanya Abang Haji pergi tengok wrestling kat kedai kopi. Tadi kata, siapa sama tadi? Ustaz Yusri ya. Oh, Ustaz Yusri. Okay, saya kenal Ustaz Yusri. Apa tajuknya? Tajuk tak ingat rupanya dia bohong. Tapi dia sumpah. Tuan-tuan, jangan main-main. Kalau kita tak ganti dengan kifarah, kita termasuk orang apa dia? Orang munafik. Maka kena ganti dengan kifarahnya. Apa dia? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau tak mampu, ganti dengan memberi pakai pada fakir miskin 10 orang. Kalau tak mampu, kena berpuasa 3 hari. Faham? Nampak? Kita jangan sedap-sedap nak bersumpah je. Biar mengaku lagi, salah pun tak apa. Kalau Mak Haji kata, abang pergi mana ni balik Dewan? Tadi dengar kuliah, lepas balik kuliah kawan ajak minum teh, sembang-sembang tak sedar pula pukul 2. Habis cerita. Faham tak je? Jangan duk membenarkan benang yang basah. Lepas tu sumpah pula dengan 3 perkara tadi, dengan zat Allah, sifat Allah, dengan nama Allah. Masya Allah. Tuan-tuan, itu adalah sumpah. Dan sumpah itu kalau kita melanggarnya, maknanya kita tak betul, maka wajib kita membayar kifarah. Apa kifarahnya? Memerdekakan seorang hamba, atau memberi makan kepada fakir miskin 10 orang, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Jika tidak mampu, baru berpuasa 3 hari. Bukan berturut-turut, 3 hari. Dia bukan langkau tau. Bukan langkau. Bukan ambil yang nombor 4.
dia kena tengok dah bagi makan belum. Kalau boleh beri makan 10 orang, okey, barulah batal. Sumpah tadi batal. Habis dah hari-hari sumpah. Hari-hari sumpah. Bila nak bayar? Apa dia ni? Bankrupt. Tahu bankrupt. Selama ni duk sumpah je. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab dia ada hukum. Sebab itu orang munafik, dia selama dia sumpah. Sebab sumpah dia bukan sumpah untuk dia mentauhidkan dirinya benar. Dia memang suka menyumpah. Sebab itu dia termasuk dalam golongan orang munafik. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan berimanlah kamu kepada kitab yang aku turunkan, yang membenarkan kitab yang ada serta kamu. Ya, yang aku turunkan yang membenarkan kitab yang ada serta kamu. Dan janganlah orang yang mula-mula kafir yang ini engkar dengan dia, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan wang yang sedikit. Takutlah kepadaku. Sebab itu orang dulu, tuan-tuan, orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang musyrik, orang jahiliyah dahulu, ya, mereka ni dapat kebenaran ayat Quran, kitab-kitab yang mereka diturunkan sebelumnya, di antara Zabur, Taurat dan Injil. Tapi mereka kata mereka dah tahu, tapi mereka tidak beriman. Mereka bersumpah, aku kan kalau dapat begini-begini, aku buat ginilah. Tapi mereka kebanyakannya engkar. Ini sifat-sifat orang munafik. Dia suka mentaukidkan perkataannya benar, sedangkan apa yang diucapkan semuanya dusta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Barang siapa mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sahaja, salah, saya sebut salah tadi, minta maaf, saya tersalah muka surat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul al-Ka'batu faqala la tahlifu bi ghairillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khalafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Yang bermaksud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa ia mendengar seorang lelaki berkata, demi Kaabah. Lalu ia, iaitu Ibnu Umar, berkata, janganlah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka sesungguhnya ia telah kafir dan syirik. Siapa yang sumpah selain daripada 3 perkara tadi, sumpah Kaabah, sumpah langit, sumpah bukit, sumpah api, kita letakkan sumpah itu dengan benda yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi, siapa yang bersumpah selain daripada nama Allah, maka ia telah kafir dan syirik. Kita ni banyak, tuan-tuan, perkataan kita ni, kita yang risau, takut. Takut jadi kafir, jadi syirik. Dengan sebab kita melakukan sumpah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 77. Ya, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillah wa aymanihim samanan qalila
ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun adim. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian, iaitu pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Nampak? Allah Ta'ala bagi pengajaran dan bagi ingatan pada kita. Orang yang suka bersumpah, Allah tak akan berbicara dengan dia, dan Allah tak nak tengok muka dia ke akhirat. Bayangkan tuan-tuan, di padang mahsyar nanti Allah tak nak masuk pembicaraan, Allah tak nak tengok muka kita, tak nak berbicara dengan kita. Maknanya mazhab benar. Lalu Allah akan azab kita dengan azab yang pedih. Wa iyyazubillah min zalik. Sebab itu hati-hati tuan-tuan ucapan kita. Jangan kata alah ustaz, dah orang Melaka. Jangan. Kita tak marah orang Melaka. Orang Melaka ni baik-baik. Tapi kadang-kadang oleh kerana kebiasaan, dan mungkin dia tak dapat teguran, dan dia jadi sebagai satu kelaziman. Rupanya benda-benda yang diungkap itu boleh mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba-cubalah kita belajar ubah yang ungkapan-ungkapan yang boleh sumpah-sumpah laknat tu, sumpah-sumpah apa benda tu kan dia. Kalau boleh lah, kalau boleh. Pelan-pelan lah, jangan tu kau nanti jadi jam pula. Apa pasal ni? Paling-paling pun bila dah ucap tu astaghfirullahalazim. Tu baginya. Kalau dia suka yang hujung tu dia tambah. Haji tidak kan? Haji tidak kan? Dia kadang yang hujung terkeluar lah. Jadi bila terkeluar tu apa betul? Astaghfirullah. Banyak-banyak. Nabi SAW mengatakan la tahlafu bil tawawi wala babaikum. Janganlah sekali-kali kamu bersumpah dengan nama tauhid dan kepada nama-nama ayahmu. Riwayat Muslim. Ini kita kena jaga. Maknanya sumpah selain daripada Allah itu adalah sumpah mungkar, dan dia termasuk dalam kategori munafik. Jadi hati-hati tuan-tuan. Maka kalau kita sumpah dengan nama Allah, benda itu tak betul, kita langgar sumpah. Kena kifarah. Kalau sumpah dengan api, sumpah dengan busut, cicak lalu, kucing melompat, kau sumpah tu, itu sumpah mungkar. Sumpah mungkar itu sumpah yang membawa kepada sifat munafik. Ini kena hati-hati. Jangan kita sampai buat demikian. Kerana itu boleh menjejaskan reputasi kita sebagai seorang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati kita bila berbicara. Kalau kita nak membenarkan ucapan kita, sekadar pulanglah pada kau nak percaya atau tidak. Udah betul je. Tak payah beria-ia sangat sampai tepuk-tepuk meja. Padahal minum kat kedai kopi je. Sembang punya mancing je. Sembang mancing, dapat ikan siakap 5 kilo. Kawan tak percaya. Dia siap-siap tepuk meja. Engkau tu lah, engkau apa ni, engkau bukan jenis kaki mancing. Dia sibuk nak betulkan dia dapat 5 kilo punya perkara. Apa kerja? Apa masalah? Faham tak Ji? Bergaduh ni. Aku ni. Kita orang tanya dia. Awak dia pun diam je. Faham tak Ji? Walaupun betul dia dapat 5 kilo mancing. Faham tak Ji? Tak payah beria-ia sangat lah. Kalau orang tak percaya pun, engkau makan je lah ikan siakap tu. Faham tak Ji? Dia sama-sama kaki mancing, kawan tak pergi, dia pun cerita, kawan kata, engkau pendaah je. Lah, engkau tak percaya.
Ni potong jari aku kalau bohong. Wah, sedap kau potong jari. Kau potong jari kau kan potong. Kan ya? Ini kadang-kadang ada orang dia suka nak buat begitu. Hati-hati tuan-tuan. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Suka bersumpah sedangkan sumpahnya tak betul. Ya? Kalau orang tak percaya sudah. Apa kalau orang tak percaya yang kita dapat ikan 5 kilo tadi, apa kerugian kita? Syok sembang je. Kalau orang tak percaya peduli ke? Betul tak? Tak ada. Nak ceritakan hebat dia tu. Itulah orang yang meninggi diri. Aba wastakbar. Itulah golongan orang yang sombong. Jadi hati-hati tuan-tuan. Sifat tanda yang ke-59, suka bersumpah dengan nama selain daripada nama Allah. Jadi kalau kita sumpah dengan sesuatu benda yang ciptaan makhluk, ia adalah antara ciri-ciri orang munafik. Wallahu a'lam. Di sini ada soalan yang ditujukan, insya-Allah saya cuba jawab sekiranya mampu. Ya, soalannya, saya mendapat sejumlah wang hasil jualan tanah lebih kurang dalam 100,000 ringgit. Wajibkah ke atas saya keluarkan zakatnya serta-merta atau saya menunggu cukup haul ataupun cukup setahun? Baik, terima kasih yang bertanya berkenaan dengan harta. Tuan-tuan, syarat zakat mestilah pertama, harta tu harta tam, harta sempurna. Sempurna tu milik individu yang sah. Individu yang sah. Kalau tanah ini tanah dia, maka itu adalah milik individu yang sah. Tapi kalau harta itu adalah harta pesaka, tanah yang dijual itu ialah harta pesaka, maka dia kena ikut faraid. Kalau dapat 100,000, katakan 100,000, dia ada adik-beradik 10 orang. 100,000 adik-beradik ada 10 orang. Kita umum sajalah. Anggarkan kalau 10 orang seorang 10,000. Maknanya itu kita jatuh syarat yang kedua. Syarat yang kedua ialah cukup nisab. Cukup nisab ni maknanya jumlah wang yang perlu dizakatkan itu mengikut nisab ataupun kadar yang ditentukan oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri. Kalau tak salah saya di Melaka ni 15 cikgu. Berapa? Okey, itu nisab yang terkini katakan 22 lah. 22. Sekarang katakan tadi 100,000, kita bagi 10 tadi, seorang dapat 10,000. 10,000 nisab dia sampai tak? Tak sampai. Tak sampai. Maknanya tak sampai, tak wajib zakat. Yang ketiga, syarat wajib zakat itu mesti cukup setahun, haul. Cukup simpanan itu, duit itu ada dan dia kena simpan sebanyak selama setahun. Ada juga zakat yang tidak perlu ditunggu sampai setahun. Dia namanya harta riqas, ataupun kita korek-korek tanah jumpa galian. Yang itu kita kena keluarkan on the spot. Atau kita kita keluarkan wang KWSP. Wang KWSP, faham? Semasa kita bekerja, sebelum dibenarkan keluar, itu duit kita, betul? Kita potong tiap-tiap bulan, duit KWSP masa kita kerja kan, setiap bulan kita potong, betul? Tapi kita boleh miliki tak? Duit dekat KWSP, kita boleh buat keluar masuk ke? Tak boleh kan, dia ada syarat je. Tempoh masa 50 tahun, 55 baru boleh buat keluar semua. Baik.
Kita kena tengok sepanjang kita kerja sampai tempoh yang kita dibenarkan keluar, berapa jumlah? Melebihi nisab tak? Lebih kita katakan dapat 100,000. Baik, 100,000. Kita pada 50, sebelum masa 50 tu duit kita dah ada 100,000. Faham ya? Di dalam keadaan fee kita keluarkan 10,000 ataupun kita beli rumah, kita boleh keluarkan 10%, betul? Kita beli rumah 10%. Rumah kita ialah 100,000 katakan. 10% kita keluarkan berapa? 10,000. Duit KWSP yang kita keluarkan pada masa yang kita keluar 10,000 tadi, terus kena bayar zakat. 10% kali dengan 2.5. Ya. Kalau kita keluarkan 3,000 pun, janji jumlah itu melebihi nisab. Semasa kita keluar tu, walaupun kita keluar 3,000 je. Nak kahwin keluar 3,000 dululah. Tapi duit kita dah cukup nisab. Apabila keluar saja duit KWSP, wajib keluarkan zakat harta tanpa menunggu haul. Faham? Faham tak? Ni ada orang tak bayar ni, beli rumah dulu keluar 10%, dia jual lagi. Siapa yang tak bayar tu, dia kena bayar balik lah. Agak berapa ribu yang dia keluar pada tu. Kalau 3,000 kalilah dengan 3,000. Sebab nanti masa umur 55, kita keluar sekali blok, semua sekali, terus sekali dengan 25 yang jumlah yang kita keluar. Yang dah keluar tu, dah selamat. Kalau kita dah bayar zakat. Kalau tidak, dia kena bayar balik. Okey. Boleh? Jadi soalan di sini, saya tak pasti adakah tanah itu tanah dia persendirian ataupun tanah pusaka. Kalau tanah persendirian, tak ada masalah. 100,000 itu dia kena keluarkan zakat selepas setahun. Habis kalau 100,000 tu dia main makan keluar, tinggal 10,000. Dah setahun tinggal 10,000. Kena zakat ke tidak? Tidak. Tidak. Sebab selepas tahun jumlah yang ada tidak mencukupkan nisab. Walaupun dia dapat mula-mula dapat 100,000. Beli kereta, buat rumah gerbat dua, tinggal 10,000. Cukup setahun, tinggal 10,000. Maka tak wajiblah keluar zakat dia pada tahun tersebut. Dan dia tidak perlu mengeluarkan zakat serta-merta. Sebab tanah itu, dia dapat harta, walaupun tanah itu ada aset, tapi nilai tanah itu selepas dijual dan dikira, baru dia dapat wang tersebut. Wang tersebut kena tunggu haul, tunggu setahun baru dia keluar zakat. Kalau disimpan 100,000 tu dan dia tunggu sampai setahun, adalah dividen dan ataupun dan sebagainya, maka dikirakan sekali semuanya. Ya, berapa dengan kali 2.5%. Itu dia. Sekiranya tanah tadi ialah tanah pusaka, dia kena nilaikan secara faraid. Pengagihan mengikut faraid. Baki yang dia dapat ikut bahagian dia, tengok berapa, cukup tak nisabnya. Kalau tak cukup nisab, simpan. Habis duit yang dia dapat daripada pusaka tadi, disimpan campur dengan duit yang ada. Cukup tak nisabnya? Cukup tak haulnya? Kalau cukup haulnya dan cukup nisabnya, maka wajiblah zakat bagi harta tersebut. Okey. Okey. Itu dia punya lebih kurang jawapan dia. Faham ya? Tuan-tuan ni banyak harta ni.
Tanah dia tidak termasuk harta yang wajib dizakatkan, kecuali nilaian lah, nilaian. Ni dia, sebab itu ada jenis-jenis zakat yang perlu dikeluarkan: simpanan, perniagaan, tanaman, ternakan, perusahaan. Kemudian sekarang ni termasuk dalam zakat pendapatan, itu termasuk antara yang telah diputuskan oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Zakat pendapatan antaranya lah, termasuk dalam salah satu jenis zakat, zakat perniagaan, zakat simpanan emas, perak, itu di antara jenis-jenis lah. Maka tanah tidak termasuk zakat, dia jadi diwajibkan keluar sekiranya dijual, mendapat harga jualan tersebut dan menjadi nilai simpanan, barulah dikeluarkan zakat. Mak Haji, kalau ada barang kemas, beli perut dakap, rantai, lipan, apa benda bala, cincin, subang, apa lagi, loket, gelang kaki, tak apa benda lagi lah, nak letak apa benda dekat hidung lah, semua ada. Bila dinilaikan lebih daripada uruf, kalau tengok dari segi Allahumma Sayyidina Muhammad, kebiasaan uruf, Allahumma Sayyidina Muhammad, kalaulah melebihi uruf kebiasaan, kalau di Melaka perhiasan yang melebihi, kalau di negeri Melaka digazetkan 180 gram. Barang kemas kita ada 100, tanya Mak Haji lah, kalau ada barang kemas ditimbang, diguna atau tidak guna, melebihi 180 gram. 180 gram melebihi 1 gram, wajib zakat, walaupun barang kemas. Kalau barang kemas itu kurang dari 180 gram, yang guna tak kena zakat, yang disimpan setahun tak guna, kena zakat. Tapi kalau barang kemas itu melebihi 180 gram, guna atau tak guna, cukup setahun, wajib zakat. Jadi Mak Haji kalau ada barang kemas, timbang. Ada tak 180 gram Mak Haji? Lebih, sekilo. Wah. Sekilo. Ini termasuk siling ataupun jongkong. Orang kita dia suka simpan jongkong. Baik, tak ada masalah. Jongkong kau nak simpan lah. Tapi kalau dia punya berat melebihi, kalau jongkong tu dia mesti melebihi 85 gram. 85 gram. Tengok ada orang tu dah simpan 100 gram. Maknanya 85 gram dah wajib dah zakat. Itu jongkong. Kalau barang kemas dia 180. Beza jongkong ke koin ke orang panggil apa lagi? Bar ke? Kalau dikumpul 85 gram ke atas wajib keluar zakat bila cukup setahun. Tapi kalau barang kemas 180 gram ke atas. Okey. Abang Haji ada apa? Emas. Bongkar. Gigi emas tak? Gigi emas simpan je lah. Tak ada berapa gram. Gigi emas tak ada masalah. Tak payah nak keluarkan zakat. Baik. Boleh nak? Boleh faham
Balik ni abang Haji pergi beritahu Mak Haji suruh timbang. Bukan timbang Mak Haji. Timbang barang kemas. Kadang-kadang kita ni beli sikit-sikit kita tak sedar tau. Sebab itu telah diberitahu bahawa paras uruf. Biasanya orang barang kemas ni tak sampai lah 20 gram, 30 gram ni kira 50 gram pun itu tak apa-apa lah. Ni kadang-kadang sampai sekilo, rantai pun dah sekilo lah. Bila dah sekilo tu faham-faham je lah. Jadi boleh tak? Itu nak ingatkanlah Mak Haji. Kalau kurang daripada itu tak apa. Kalau bar, gold bar ke, jongkong ke, coin ke, dia 85 gram. Ni ramai orang suka simpan bar kan. Beli 10 gram, 1 gram dia simpan-simpan. Bila dah melebihi 85 gram, wajib dikeluarkan zakat selepas setahun. Wallahu a'lam. Itulah jawapan yang boleh saya berikan. Kalau salah, mohon maaf. Kalau tak puas hati, boleh tanya dengan ustaz yang lain. Jadi kesimpulannya tanah ni tanah sendiri ni. Tanah sendiri tanah sendiri, maka dia kena tunggu setahun. Kalau dia dah gunakan duit itu, keluarkan masuk daripada 100,000 tu, dia belanja, tinggal dah hujung tahun tinggal 10,000, maka tak wajib zakat lah. Sebab nisabnya tak sampai. Nisab di sini Melaka ialah 22-23,000 lah, lebih kurang. Dulu 7,000, 5,000 dah kira zakat. Dulu dah dapat 5,000 pun bayar. Tapi kalau dah ada 1 juta tu tuan-tuan, janganlah tak bayar zakat. 1 juta dah melebihi. Boleh Sebab kadang-kadang kita ni bab zakat ni memang bila kita buat diskusi buat muzakarah antara guru agama ni, terutama bahagian amil, mereka membuat statistik bahawa masyarakat kita, orang Islam, orang Malaysia ni, peratus pengeluaran zakat rendah. Berbeza dengan ibadah lain, puasa, haji, solat ni okey lah. Tapi bila bab zakat ni, banyakkannya tak berapa memberangsangkan. Sama ada tak faham ataupun nak elak bayar cukai. Itu saya minta cukai pula. Nak elak bayar zakat. Saya kurang arif. Mungkin tak faham konsep zakat itu sendiri, ataupun dia memang buat tak kisah tentang zakat. Saya pun mungkin belum dapat kajian itu, sama ada individu itu tak ada hati nak bayar zakat, ataupun memang dia terlepas pandang tentang zakat, ataupun dia tak ada ilmu tentang zakat. Itu pun antara faktor lah menyebabkan peratusan orang membayar zakat itu memang rendah. Nak sampai 50% pun tak sampai. Pengeluar zakat. Zakat fitrah 100%, alhamdulillah. Zakat fitrah RM7 je, itu pun cari yang paling murah. Patut bayar 21, satu kepala bayar RM21, betul lah. Ini cari yang RM7, tak apalah, jadi bayar lah. Kita kalau boleh bayar yang paling tinggi lah. Baik. Lain-lain dia betul, macam zakat-zakat orang niaga dan sebagainya, orang bercocok tanam, itu ada juga tanaman yang dikenakan zakat, terutama beras lah. Kalau belah-belah Bukit Ambai ni ramai orang sawah kan, jadi sawah ni dia kena tuai. Kalau pakai air saliran berapa persen, pakai air hujan berapa persen, pakai jentera berapa persen, dia ada kiraan. Kita kena jumpa dengan pihak ternakan, kambing, lembu, unta, kerbau, itu juga ada nilai-nilai dia.
Ayam tak adalah. Ayam dalam zakat perniagaan. Dia bukan ayam ternakan. Dia termasuk zakat perniagaan. Berapa keuntungan dia, berapa kerugian dia, berapa modal dia. Tolak campur keseluruhan setahun melebihi nisab atau tidak. Jadi kita yang berpendapatan ni kira setahun macam KWSP, macam lembaga hasil, setahun pendapatan kita berapa, bulanan berapa, perbelanjaan berapa, tolak diri individu 5, isteri 5, anak 3, belanjaan harian api air berapa, baki daripada pendapatan kita setahun, melebihi tak 23,000. Kalau melebihi, maka wajib zakat. Wallahu a'lam. Sekadar itulah yang dapat saya berikan. Moga-moga memberi manfaat dan moga-moga apa dia? Itu pulang haji kira sendirilah je. InsyaAllah. Moga-moga kita jangan kita lagi dari zakat InsyaAllah. Takut harta kita besok, orang yang tidak mengeluarkan zakat, harta ni akan dikalungkan kat kita. Kalau kalung macam kalung emas tak puji, kalung daripada api neraka. Wallahu alam. Sekarang itulah untuk pagi ni. Mohon maaf dari saya. Jumpa lagi. Hati-hati bab sumpah, ulang balik. Jangan cepat sangat kita mengeluarkan ungkapan sumpah. Takut kita boleh jadi orang munafik. Takut kalau kita menyebut dengan kalimah Allah, kalimah zat Allah, sifat Allah dan nama Allah, tetapi kita langgar sumpah, sebenarnya kita kena kifarah sumpah. Hati-hati tuan-tuan. Ulang balik, kifarah sumpah, merdekakan seorang hamba, atau memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, dan jika tak mampu berpuasa 3 hari. Baru batal sumpah tadi. Sumpah pula, petang sumpah, bayarlah. Tengah hari sumpah lagi, petang sumpah lagi. Haji kata apa tadi? Bankrupt. Jadi kalau tak nak kena kifarah, hati-hati dalam berbicara. Ingatan insyaAllah moga-moga memberi manfaat pada kita dan menjadi peringatan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian dan perempuan, supaya kita berhati-hati dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama kita. InsyaAllah moga-moga kita termasuk dalam kategori orang yang suka bersumpah dan jauh daripada sifat munafik, dan moga-moga Allah Ta'ala lindungi diri kita dari perkataan-perkataan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dengan tasbih kafarah dan subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.